Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah, al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila kulli sahabati ajma'in wa ila tabi'in wa tabi' tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan li ruhi al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Yusuf Asy-Syami wa li ruhi al-Imam Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti wa li ruhi al-Imam Abdul Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir wa li ruhi Al-Habib Muhammad ibn Alawi Al-Hasani Al-Maliki rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama-sama pada petang ini untuk menyambung pembacaan kitab Anwarul Bahiyah fi Isra' wa Mi'raji Khairil Bariyah yang disusun dikarang oleh Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada karangan beliau, daripada ilmu guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada petang ini kita cuba khatamkanlah bahagian terakhir daripada kitab ini untuk kita ambil ibrah. InsyaAllah. Yang mengucapkan salam pada saya di ruangan komen, yang baru masuk join kita di live Facebook juga ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, insyaAllah. Awan itu pun sirna, suasana kembali cerah. Jadi selepas daripada munajat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah pun memberikan 15 keutamaan yang telah kita bacakan dalam dua riwayat yang ditambah juga oleh Imam Asy-Syami, menunjukkan kepada betapa beruntungnya kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita tanamkanlah dalam hati kita, keberuntungan itu akan kita dipilih menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini teruslah perjalanan itu diteruskan. Thumman jalat anhu sahabah wa akhadha bi yadihi Jibril fansarafa sari'an fa ata ala Ibrahim falam yaqul syai'an. ثم أتى على موسى قال ونعم الصاحب كان لكم فقال ما صنعت يا محمد
ma farada rabbuka 'alaika wa 'ala ummatika qala farada 'alayya wa 'ala ummatika 50 salatan kulla yaumin wa lailah. Kemudian awan yang menyelubungi baginda Nabi SAW pun hilang. Suasana kembali terang benderang. Lalu Jibril alaihissalam memegang tangan baginda Nabi SAW dan membawa pergi dari situ dengan segera. Selesai nak turun semulalah. Maka Nabi SAW pun turun ke langit yang ketujuh dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa kepada Nabi SAW. Buat hal masing-masing je lah. Masa turun balik ke langit ketujuh, Nabi Ibrahim tak cakap apa. Kemudian turunlah lagi ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa AS. Lalu ia berkata, sebaik-baik sahabat adalah baginda Nabi SAW yang bersama kamu sekarang. Lalu Nabi Musa berkata, apakah yang telah engkau kerjakan wahai Muhammad? Apakah yang telah Tuhanmu fardukan kepadamu dan kepada umatmu? Jadi kat atas tadi minta apa tadi? Pergi jumpa Allah Ta'ala tadi, apa yang kau minta ni, apa yang kau kerjakan? Apa yang Allah bagi dekat umat? Sebab Allah Ta'ala pun ada bagi kefarduan juga kepada umat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa nak tanya apa yang diberikan kepada umat Nabi. Baginda Nabi SAW menjawab, Allah Tuhanku telah memfardukan kepadaku dan kepada umatku 50 kali sembahyang sehari semalam. 50 waktu. Mohonlah keringanan kepada Tuhanmu. Qala irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfifa 'anka wa 'an ummatika fa inna ummataka la tutiqu dhalika fa inni qad jabbartu an-nasa qablaka wa balawtu bani Israila wa 'ajaltuhum ashadda al-mu'ajalati 'ala adna min hadha fadha'ufu 'anhu wa tarakuhu fa ummatuka ad'afu ajsadan wa abdanan wa quluban wa absaran wa asma'an. Musa berkata, kembalilah engkau semula bertemu Tuhanmu. Mohonlah keringanan terhadap dirimu dan umatmu. Sesungguhnya umatmu pasti tidak sanggup memikul kewajipan ini. Jadi kita sebagai umat berterima kasihlah kepada Nabi Musa AS kerana menjadi pembuka kepada tawaran ini. Nabi Musa memikirkan keadaan umatnya dan di-compare dengan umatnya Rasulullah SAW. Lalu memberi nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku ni sebaik-baik sahabat kamu ni kat sini. Aku nasihat. Maknanya kalau ikut apa yang pernah aku lalui, pergilah balik jumpa dengan Tuhan, minta kurang lah. Minta kurang. Sesungguhnya umatmu pasti tak sanggup untuk memikul kewajipan ini. Sesungguhnya aku telah mencuba manusia sebelummu. Aku uji Bani Israel dan aku terapkan berbagai cara dan pendekatan untuk mereka dapat melaksanakan ibadah yang lebih mudah daripada ibadah solat 50 waktu ni. Namun mereka semuanya tidak berdaya. Tak seorang pun yang sanggup, bahkan mereka lari dan tidak mahu beramal. Padahal umatmu itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan umatku. Daripada segi fizikalnya, daripada segi semangatnya, deria penglihatannya dan juga deria pendengarannya. Jadi semua serba-serbi tak larat lah. Umur pun kurang, fizikal pun kurang, tinggi kita. Tengoklah kalau Bani Israel tu besar mana kan, kalau zaman Nabi Musa tu. Tengok piramid je cukup dah. Kalau pergi tengok piramid tu, batu besar-besar tu, siapa yang angkat tu? Tu kan berapa ramai orang yang mati daripada kalangan pengikut Fir'aun tu, yang dia suruh benakan dia menara untuk dia panjat, konon-kononnya nak tengok Tuhan tu. Kan, jadi kalau tengok batu-batu tu besar bilik ni, tinggi kalau kita berdiri tu, batu satu ketul batu tu lagi tinggi daripada kita. Kan, lagi tinggi daripada kita, besar-besar dia orang angkat. Dulu kuat-kuat lah, kalau orang badan besar-besar macam tu sepatutnya kuat-kuat lah. Tapi tidak, kata Nabi Musa, suruh ibadah senang lagi daripada 50 waktu pun dia orang tak larat, dia orang tak mampu nak buat. Jadi umat kamu yang lagi lemah, aku fikir lagi-lagilah, lebih-lebih lagilah tak mampu. Faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril yastashiruhu fa asyara ila Jibril an na'am in syi'ta farji'. Faraja'a sari'an hatta intaha ila syajarah faghashiyathu sahabah wa kharra sajidan thumma qala rabbi khaffif an ummati fa innaha adhaful umam. Qala wada'tu anhum khamsan thumma jalat as-sahabatu wa raja'a ila Musa fa qala wada'a anni khamsan fa qala irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la tutiqu dhalik. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
menoleh kepada Jibril untuk mendapatkan izin daripada Jibril. Jadi Rasulullah daripada awal perjalanan pun adalah seorang murid yang ni kalau kita nak ambil ibrah lah kan, perjalanan Nabi itu adalah perjalanan taat seorang murid kepada pembimbingnya yang nak bawa dia menuju kepada Tuhan. Kan? Daripada awal pun Jibril Nabi SAW tak buat keputusan sendiri. Nabi tak buat keputusan sendiri. Sampai dah turun, dah jumpa Tuhan pun, dibagi cadangan dek Nabi Musa pun, Nabi toleh dulu pada Jibril. Macam mana Jibril? Suruh naik balik ni. Nak minta kurang ke macam mana ke? Kan? Jadi daripada sebelum tu pun memang kita nampak bagaimana semangat Rasulullah SAW. Jumpa satu peristiwa, kan? Apa ni wahai Jibril? Jumpa satu peristiwa, kenapa jadi macam ni wahai Jibril? Jadi semangat murid tadi dalam menuntut ilmu, yang itu kita perlu ambil sebagai satu ibrah lah. Kan, semangat dia. Dan betapa taatnya Rasulullah SAW kepada gurunya tadi, yang mengajarkan sampai dah capai level mustawa yang paling tinggi tadi pun, Rasulullah, part yang Jibril pun tak dapat nak pergi, maknanya setengah orang tu dia lagi rasa superior daripada guru dia kan. Bila mungkin, ya biasa kita pun dulu macam tu. Waktu apa, cikgu-cikgu sekolah kita, berapa ramai kita yang sudah berada pada tempat yang berjaya, kita hina cikgu-cikgu sekolah kita dulu kan. Alah, cikgu tu takat ajar alik bata je lah, cikgu tu takat ajar kita ABC je kan, maknanya. Tapi kerana ABC yang dia ajar tu, kita lupa kita berada pada kedudukan kita adalah kerana jasa-jasa dia. Tak pernah kecil jasa-jasa dia, kan. Lalu kita merendahkan dia kerana kita sudah berada di tempat yang tinggi. Tak betul. Rasulullah sudah capai tahap, sudah berada di mustawa, kan. Tapi maknanya pun sudah jejak di tempat yang hatta tidak boleh dijejaki oleh Jibril. Ada anak-anak murid yang capai level tinggi daripada guru dia, kan begitu. Kan, maknanya kepandaiannya ke apa, guru pun takkan ada SPM je guru dulu-dulu. Kan, kadang-kadang SPM pun tak ada dulu, apa, darjah khas. Kan, guru darjah khas saja dulu. Tapi ilmu yang dia bagi tak pernah sia-sia. Anak-anak murid siap ada PhD, 2 PhD, 3 PhD anak murid ada. Tapi tetap perlu menunduk, merendahkan diri kepada gurunya. Begitu. Nabi tetap tanya Jibril kan, orang yang bawa dia daripada mula perjalanan itu. Dia tetap tanya, macam mana Jibril? Okey ke? Aku nak pergi balik ke macam mana ni? 50 waktu nak minta diskaun ke? Akhirnya apa dia sebut? Jibril memberi isyarat agar baginda Nabi SAW pergi menghadap semula kepada Allah. Pergilah. Ikutlah apa saranan Musa tu, ikutlah. Jika engkau mahu, maka eloklah kembali. Kan? Lalu baginda kembali segera ke atas, sehinggalah baginda sampai di kawasan dataran di puncak pohon Sidratil Muntaha. Pangkalnya di langit ke-6 dan pucuknya di langit ke-7. Daripada situlah maknanya akar duk langit ke-6 sampai ke atas, sampai langit ke-7. Maka baginda diselubungi awan tebal. Jadi baliklah proses tadi tu. Seraya baginda bersujud menghadap Allah SWT. Seraya baginda bermunajat dalam sujudnya itu. Wahai Tuhanku, engkau berikanlah keringanan terhadap umatku. Sesungguhnya mereka itu umat yang sangat lemah dan daif. Jadi pertimbangan Nabi SAW juga adalah pertimbangan umat. Boleh saja Nabi turun aja 50 Nabi confirm mampu laksanakan. Kan, tapi Nabi memikirkan. Nabi Musa juga sebut berkenaan umat. Jadi bila fikirkan tentang umat, maka baginda SAW gagahkan jugalah naik. Takut tak mampu nak laksanakan. Mereka itu adalah umat yang sangat lemah dan juga daif. Allah berfirman, aku ringankan kepada mereka 5 waktu sembahyang. Setelah itu awan pun hilang. Bersegeralah Nabi turun dan bertemu kembali Nabi Musa. Ini bukan terus 5 ni, maksudnya diskaun 5. Sekali minta diskaun 5. Jadilah 45, tadi 50. Dapatlah 45. Bersegeralah Nabi turun dan bertemu kembali Nabi Musa dan memberitahukan kepadanya, Allah Ta'ala bagi diskaun ni. Diskaun berapa? RM5. Tuhanku telah mengurangkan 5 waktu sembahyang. Maka Nabi Musa berkata, kembalilah semula kepada Tuhanmu. Mohonlah agar diringankan lagi. Sesungguhnya umatmu tidak sanggup melaksanakannya. 45 tu pun besar tu. Pergi lagi. Kau dapat kurang lagi. Falam yazal yarji' baina Musa wa baina rabbih. Yahuttu anhu khamsan hatta qala Allahu ya Muhammad qala labbaika wa sa'daik qala hunna khamsun salawatin kulla yawmin wa laylah
kullu salatin bi'ashrin fatilka khamsuna salatan la yubaddalul qawlu ladayya wa la yunsakhu kitabi wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah fa in 'amilaha kutibat 'ashra wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab 'alaihi syai'an fa in 'amilaha kutibat sayyi'atan wahidah wan jalat fanazala hatta intaha ila Musa fa akhbarahu fa qala irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la tutiqu dhalik. Begitulah keadaan yang berlaku kepada baginda Nabi SAW yang berulang-alik turun bertemu Nabi Musa dan naik pula bertemu Allah, lalu digugurkan 5 waktu, khamsan, sehinggalah Allah Ta'ala berfirman. Maknanya daripada situ kita tahu naik turun, nak bagi jadi 5 daripada 50, maknanya 9 kali. 9 kali. Dan dalam riwayat kebanyakannya tak ada yang tulis 9 kali tu apakah munajat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, sebahagiannya mengatakan bahawa di situlah terdapatnya sir antara kekasih. Kan? Sir tu maksudnya rahsia. Rahsia. Kan tak sampai kepada kita riwayat apakah munajat baginda Nabi setiap kali pertemuan itu. Diminta kurang 5 dan sebagainya. Selain daripada diminta kurang 5, kenapa yang sampai 9 kali nak kena naik turun. Jadi daripada situ kata para ulama, antara hikmah dia adalah kekasih ni waktu yang paling dinikmati oleh kekasih bersama kekasih adalah pertemuan. Pertemuan kan? Pertemuan. Hatta kita pun hamba-hamba Allah kan dalam surah Kahfi hujung tu kan, Allahumma salli ala Muhammad. Liqa'a rabbih. Liqa'a rabbih man falyamal amalan salihah kan. Apa ayat terakhir surah Kahfi? Ingat tak? Selalu malam Jumaat baca. Surah Kahfi ujung. Saya ingat yang ujung tu. Waman yarju. Bukan. Bukan. Liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Wa man yarju liqa'a rabbih. Tu ada Quran, buka. Quran rasa macam lain sikit. Dia ada kepala ayat dia, ayat 110. Ayat last. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Ada jumpa ke? Faman kana yarju. Ada kana. Sebab tu saya rasa ada kurang sikit. Dia bukan man yarju. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kan? Sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan, maka dia beramal dengan amalan soleh. Kerana amalan soleh itu akan membawa dia kepada satu keindahan pertemuan dia dengan Tuhan. Kan jadi begitulah. Jadi pertemuan itu sesuatu yang indah bagi kekasih. Jadi 9 kali pertemuan itu, naik turun dengan munajatnya, yang merupakan satu sir lah kan. Sir. Kadang-kadang munajat pun tidak semestinya dengan kata-kata. Kita kalau jumpa dengan kekasih kita kan, dengan isteri kita, kadang-kadang tu berpandangan mata je pun dah cukup dah. Kan kekasih dengan kekasih ni, dia tengok mata je dia faham dah. Itu cerita kekasih. Jadi memang pertemuan kekasih penuh dengan kerahsiaan. Kan benda yang antara kekasih bukan kita pergi canang cerita mengata-kata orang ramai, tak ada. Sembang-sembang kita antara tu berdua, lagu tu berdua lebih baik tak kira lah apa-apa, tapi ceritanya hubungan itu kerahsiaan. Hubungan itu sifat dia, hubungan kekasih itu sifat dia kerahsiaan. Macam yang berlaku kepada seorang tabi'in, nama dia Abu Muslim Al-Khawlani. Imam Nawawi letak kisah-kisah hikayat kewalian dia, karamah dia dalam kitab Bustanul Arifin. Belakang ada banyak, 3-4 cerita karamah wali Allah, namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Antara diceritakan tentang riwayat dia adalah kewafatan dia. Dia ni wali lah, banyak kisah karamah dia banyak. Tapi ketika mana zaman Muawiyah, kalau tak silap saya,
zaman Muawiyah ada kemarau, waktu tu nak dipanggil lah ulama untuk buat istisqa. Apa istisqa? Minta hujan. Semayang minta hujan, tak turun-turun hujan juga. Ya. Banyak dah ulama-ulama dipanggil untuk. Jadi ada orang yang sampaikan kepada Muawiyah. Dia kata, tempat kita ni ada wali ni. Tempat kita ni ada Tok Wali. Ada Abu Muslim Al-Khawlani, orang yang dekat dengan Allah. Ada wali. Cuba panggil dia. Kalau itu panggil lah. Khalifah panggil, kena mengadap lah. Jadi Muawiyah pun minta untuk Abu Muslim Al-Khawlani, maknanya lead lah istisqa, minta hujan. Semayang tak habis lagi dia lead, hujan turun dah. Semayang tak habis lagi hujan dah turun. Jadi waktu tu orang seronok lah. Makna kita tahulah sebenarnya tempat kita ni ada wali besar ni. Kan orang lain minta hujan tak turun-turun ni, panggil dia sekali je. Sebab semayang tak habis lagi hujan turun. Kemudian ada yang dengar doa dia ketika mana dia berdoa. Apa doa dia? Kata dia, Ya Allah, hubunganku denganmu sudah pun diketahui ramai. Maka apalah lagi gunanya untuk hidup aku dalam keadaan orang lain mengetahui rahsia kita. Rahsia hubungan kita. Maknanya kedekatan itu. Kan maknanya dia wali Allah ni, antara dia mulut dia masin kan. Maknanya apa yang dia minta, doa tu Allah kabul terus. Itu antara istilah dia mulut masin lah kan. Jadi dia kata, lepas ni maknanya kedekatan aku dengan kau ni, kemuliaan yang kau bagi pada aku ni sifatnya rahsia. Kan sekarang ni orang dah tahu. Semua orang tahu maknanya kedekatan antara kau dan aku. Maka apa lagi gunanya untuk aku hidup di atas muka bumi ini? Maka ya Allah, wafatkanlah aku. Tak berapa lama lepas tu meninggal dia. Tak berapa lama lepas tu meninggal dia. Itu cerita karamah para aulia, wali-wali Allah. Jadi kita nak bagi tahu bahawa sifat kecintaan, kekasih itu biasanya kerahsiaan. Kan kerahsiaan. Dan nikmat itu adalah nikmat kekasih itu adalah pada pertemuan. Itulah. Itu cerita dia kan. Bertemu dengan kekasih itu satu nikmat. Jadi di situlah naik turun sampai 9 kali tu diberikan keringanan kepada umat setiap kali, satu hadiah untuk Rasulullah. Kan bila bertemu pula kekasih jumpa kekasih, masa bertemu bagi hadiah pula. Itu lagi seronok. Kan begitu kan. Dahlah bicaranya menyenangkan, kemudian dapat hadiah pula. Hadiah pula menyayangi yang disayangi kan. Sebab bila Allah bagi pada umat, sekarang ni Nabi kan sayang umat. Nabi pun fikirkan, ni untuk umat aku nak keringanan bagi mereka. Jadi pergi tu, bermunajat Nabi kepada Allah Ta'ala, Allah bagi tu hadiah. Hadiahnya keringanan. Keringanan tu untuk siapa? Untuk orang yang Nabi sayang. Jadi semuanya cerita tentang kekasih kan. Nabi kasihkan umat, Nabi minta pada Allah, Allah kasihkan Nabi, maka Allah kasihkan umat. Allah bagi keringanan pada umat, maka Allah kasihkan Nabi, Nabi kasihkan umat, umat pun kasihkan Nabi, umat pun kasihkan Allah. Kan semuanya cerita penuh dengan kekasih. Pada cerita kefarduan solat saja. Kan macam tu. Jadi sebenarnya kita disuruh 5 kali sehari semalam tu, orang yang dia rasa beban, sebenarnya dia tak ada rasa cinta lah. Kan dia rasa beban kan. Orang kalau menyampah jumpa orang, memang dia panggil apa? Dia kona kan. Dia akan membelakangkan. Kalau orang benci dengan orang, dia tak nak selisih. Dia tak nak selisih. Tak boleh lah aku tengok muka orang ni. Kalau dah tahu lalu jalan situ, cepat-cepat cari jalan lain. Mana supaya tak terserempak. Kan? Jadi orang yang dengan solat tu kan mi'raj bagi kaum muslimin. Solat tu hakikat pertemuan seorang hamba dengan Tuhan dia. Dia tak nak jumpa, maknanya dia tidak ada rasa cinta di situ. Kan? Mengaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi tak nak solat, itu satu perkara yang totally bertentangan lah. Okey, mana tadi? Berulang alik. Lalu digugurkan 5-5. Kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, Nabi menjawab, labbaika wa sa'daik. Daku sahut seruanmu, aku datang di sisimu. Allah berfirman, 5 waktu yang masih tinggal ini adalah 5 sembahyang yang mesti dikerjakan setiap hari. Setiap satu sembahyang bersamaan dengan pahala 10 sembahyang dikerjakan. Kullu hasanatin bi'ashri amthaliha. 1 ganda 10. Kebaikan-kebaikan sebenarnya semua begitu. Buat baik diganda
10. Buat baik diganda 10. Jadi 5 waktu itu tadi menepati pahala 50 waktu sembahyang. Amalnya dikurangkan, ganjarannya dikekalkan. Itu dia panggil. Mana ada syarikat mampu bagi macam tu? Ada bos boleh buat. Mula-mula masuk kerja, bagi job scope. Okey, ni job scope awak 50 kerja. Kan? Bos, 50 kerja banyak bos. Letih dah bos. Sampai 50 job scope. Kan? Gaji kenalah 50 tadi dengan 5,000 contoh kan gaji dia kan. 50 kerja tadi 5,000 gaji. Okey. Jadi kata bos 50 banyak sangat kerja bos. Tak apalah. Ni semua kau tak payah buat. Kau buat 5 yang atas ni je. Gaji stay 5,000. Kan satu benda yang kita tengok kalau dalam dunia pun kerja tu betul ni bos. 5 kerja ni je. Gaji stay, gaji tak potong ke bos? Gaji tak potong lah, gaji stay. Jadi Allah Ta'ala bagi hadiah macam tu sekali. Dikurangkan perbuatannya tapi dikekalkan pahalanya, kan? Jadi 50 waktu tu menepati 5 waktu menepati pahala 50 waktu sembahyang. Tak akan diganti apa yang telah diperkatakan dan tidak akan dihapuskan apa yang telah dituliskan. Maknanya sebenarnya dalam takdir aku memang inilah yang aku nak bagi pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 waktu, tak ada ubah-ubah dah lah. Hak inilah memang daripada azali sebenarnya pun aku nak bagi. Tapi tadilah kita sebut tadi hikmah dia, ada pertemuan yang banyak antara Nabi SAW dengan Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang berhasrat untuk melakukan kebaikan, bagi hadiah lagi ni, bonus. Ni cerita bonus. Tadi cerita salat, dia bagi lagi bonus. Barang siapa yang berhasrat, maksud di sini berniat untuk melakukan kebaikan, lalu dia tidak sempat ataupun terhalang daripada melakukan kebaikan tersebut, maka akan ditulis baginya dengan satu kebaikan. Niat saja tak buat, dapat juga satu pahala. Daripada pagi tadi kan, tangguh ke petang pula, khatam, baru niat nak pagi tadi pergi, alamak petang lah pula, dah kena datang 2 kali pula. Contoh kan. Ataupun saya memang dah berniat daripada semalam, Ustaz Fahmi kata nak khatam hari ni, saya nak datang pagi, tiba-tiba dia tukar petang saya ada kelas lain. Macam tu kan. Jadi dia tak mampu, tak sempat, terhalang. Niat dah ada. Okey, walaupun dia tak hadir petang ni, walaupun dia tak tengok petang ni, niat dia semalam menyebabkan pahala dia mengkhatamkan kitab pada hari ni sudah dapat pada dia. Itu bonus Allah Ta'ala bagi. Sebab tu dalam satu hadis sebutkan, walaupun hadis tu dhaif, tapi maksudnya betul, iaitu niatul mu'min khairun min amalih. Kan, niat orang beriman ni lebih baik daripada amalnya. Bukanlah kata maksud semua amal pakai niat tu, jangan salah faham hadis tu. Maksudnya ada certain part kita niat pun boleh dapat pahala kan. Kita niat pun boleh dapat pahala. Tapi orang ajaran sesat dia salah pakailah hadis tu. Habis semua. Tak apa, semayang yang penting niat. Kan, yang penting niat. Janganlah. Okey, jadi kalau niat baik, sebab tu orang kata banyakkan niat-niat baik walaupun tak dapat laksanakan. Niat dulu, kan, niat dulu. Kalau tak dapat laksanakan pun, insya-Allah pahalanya sudah dapat pada kita, kan. Masuk kelas mengaji Quba, niat dalam hati, saya nak khatam mengaji dengan Quba. Kan, walaupun terhalang tu atas apa-apa sebab lah, kan. Tapi sebab daripada awal sudah diniatkan untuk khatamkan bacaan dengan Quba, maka kalaupun terhalang untuk dapat khatam, pahala khatam sudah dapat. Macam tu, kena niat awal-awal, kan. Sama lah baca kitab ni pun. Di awal-awal dulu pun saya dah pesan kan. Kalau boleh bagi awal-awal tu niat nak khatam dulu. Walaupun dah tambah berapa episod ni. Ustaz Rahman dia steady je, dia tambah sekali je. Dia satu episod je tambah. Yang ni Ustaz Fahmi dia sinetron sikit. Zoom banyak sangat, masalah. Kan zoom ke depan, tarik ke belakang, zoom ke depan, tarik ke belakang. Itu sinetron susah sikit lah. Okey. Kemudian barang siapa yang berhasrat melakukan kejahatan. Tadi niat baik, ini niat buruk pula. Siapa yang berniat buruk lalu dia tak jadi melaksanakannya, maka tiadalah akan ditulis apa-apa dosa terhadapnya. Sebahagian riwayat sebut dibagi pahala lagi. Dia niat jahat, cancel niat jahat, dia bagi pahala kerana dia tak buat apa yang dia niatkan. Dan jika dia melakukan perbuatan jahat tersebut, maka akan ditulis satu dosa kejahatan sahaja kepadanya, tak diganda dia. Dosa dapat satu. Dia niat nak buat jahat, dia buat jahat tu dapat satu dosa. Tapi kalau pahala tadi, kalau dia buat kan kali 10.
Kalau dia niat tak buat kan dapat satu. Kan? Jadi untunglah. Itu bonus lagi pada kita umat Rasulullah. Banyak sangat hadiah-hadiah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Setelah itu awan pun sirna, baginda pun turun sehinggalah bertemu dengan Nabi Musa. Disampaikan khabar kepadanya. Tengok apa Nabi Musa cakap, konsisten lah. Lalu dia pun berkata, pulanglah semula lagi kepada Tuhanmu. Pergi lagi lah. Mohonlah keringanan lagi kepada Allah. Sungguh umatmu tidak kuat melaksanakannya. Okey, tengok apa jawab Nabi. Terus. Daku malu untuk kembali lagi menghadap Allah. Faqala qad raja'tu rabbi hatta stahyaitu minhu walakin arda wa aslam. Fanada munadin an qad amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Faqala lahu Musa ihbit bismillah. Baginda bersabda, sungguh aku telah berulang kali menghadap Tuhanku. 9 kali naik turun 5 turun. Udahlah tu, kan. Aku terasa sangat malu untuk bertemu Allah kalau hanya sekadar memohon keringanan atas ibadah sembahyang yang 5 waktu yang difardukan ke atasku dan umatku ini. Yang 5 ni kalau nak minta kurang lagi tak tahu jadi apa pula. Macam tu kan. Jadi ada satu waktu ceramah Isra Mi'raj di satu kampung tu. Murungnya muka Tuan Haji tu kan. Dengar, kenapa nampak sugul lah Tuan Haji? Tak lah, saya terfikir ceramah Ustaz tadi. Kenapalah Nabi tak naik sekali lagi? Kalau Nabi naik sekali lagi kan tak payah semayang kita. Senang je kepala dia. Kan? Dah kurang 50 jadi 5 tu. Sekali je lagi naik. Kenapa yang malu nak naik sekali lagi? Dia fikir tak nak beramal saja. Kan? Padahal nak dibagi kebaikan daripada solat tu untuk kita. Kan? Walau bagaimanapun aku rela dan pasrah atas ketentuan ni. Jadi Nabi pun malu nak naik. Lalu terdengarlah ada suara yang menyeru bagi pihak Allah. Sungguh telah aku tetapkan kewajipanku. Dah memang itu pun yang nak dibagi jadi ujian kepada umat. 5 ni pun jenuh ni, 5 ni. Kan tambah lagi waktu-waktu yang waktu-waktu yang kritikal. Kan waktu subuh jenuh nak bangkit. Waktu isyak letih terus tidur, tak semayang. Itu semayang yang 2 munafik tinggalkan kan pada zaman Nabi. Jadi bukan senang lah, sibuk-sibuk sana kemari, tak ingat nak semayang. Waktu terasa panjang, rupanya tahu-tahu dah habis. Kadang-kadang ialah 5 waktu tadi pun sebenarnya satu ujian yang berat bagi kita. Kan? Nak suruh ikut perintah kan? Itu je. Nak Allah Ta'ala tetapkan ada perintah dia. Ada peraturan dia. Peraturan dia nak jadi hamba aku, kamu sembahlah aku 5 waktu. Itulah yang aku tetapkan untuk menandakan kamu tu seorang hamba. Jadi kita ni duduklah dalam peraturan Allah. Peraturan Allah ni bukan macam asrama kan. Macam kawan kita seorang abang Jad tu. Kan lari daripada perintah Allah. Dia ingat macam asrama. Kalau hantar anak dekat sekolah, Abang Jad tak kenal Abang Jad. Kalau hantar anak dekat asrama dia rasa tak bebas sama. Kat rumah boleh main game, kat rumah boleh tidur kot suka, kat rumah boleh ni. Tak payahlah mak, nak keluar asrama lah. Tak maulah duduk asrama. Boleh lah. Keluar asrama, dia rasa bila keluar asrama, dia bebas daripada peraturan asrama. Itu je lah. Kan? Agama bukan asrama. Agama, peraturan Allah Ta'ala bagi dalam agama tu untuk kemaslahatan diri hamba Allah tu sendiri. Disuruh ibadah, disuruh ni kan. Dia senang-senang je nak keluar daripada agama sebab orang tak support dia nak jadi bapuk kan. Jadi dia nak keluar daripada perintah agama macam dia nak keluar daripada asrama. Tak jadi kan. Mana jadi gitu. Main ugut-ugut pula 2-3 kali pula ikrar keluar agama. Itu jenuh. Itulah kita panggil kejahilan akidah. Apa namanya, kita tengok datuk nenek kita dulu Datuk nenek kita dulu kena jajah dengan penjajah berapa ratus tahun. Ni penjajah sah-sah kafir yang jenis jenis memang halang agama ni. Tapi kuatnya akidah orang dulu, kena jajah dengan penjajah teruk-teruk sampai tak ada makanan, sampai kena kurung, sampai kena seksa anak beranak. Tak ada sekali sebut nak keluar daripada agama. Kan ini baru larang jadi bapuk je. Kan sudah nak keluar daripada agama. Itulah kita nampak lemahnya iman umat zaman ini. Kurangnya akidah yang mereka tanamkan.
bagi muka sangat pun ya juga. Bagi muka sangat. Ambil duit dia banyak-banyak, tahfiz pun suka layankan kebapukkan dia. Kan asal kan dia bagi duit sudahlah. Kan raikanlah sampai ke travel umrah pun raikan. Pergi buat umrah pakai baju perempuan, pakai telekung apa semua, ustaz pun tak cakap apa. Kan? Itu semua bahagian daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Habis. Jadi Allah Ta'ala dah cakap awal-awal lah, aku telah tetapkan kewajipanku, memang aku nak bagi 5 ni lah, telah aku ringankan terhadap hamba-ku. Okey lah tu, daripada 50 pahala ni aku kekalkan, buat 5 je. Lalu Nabi Musa pun berkata, kalau begitu maka turunlah engkau dengan iringan nama Allah, bismillah. Kalau gitu dah lah, okey lah. 5 tu insya-Allah dibantu Allah lah. Okey. Pesanan pada malaikat, para malaikat supaya Nabi SAW dan umatnya supaya sering berbekam. Itu kita pun doalah pada Allah, minta dimudahkan urusan kita melaksanakan solat tadi. 5 tu yang Allah Ta'ala berikan. Doa dia apa? Doa dia dalam Quran ada sebutkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku dari kalangan yang mendirikan solat dan juga daripada anak cucu keturunan zuriat aku. Itu doanya. Okey, jadi pesanan para malaikat supaya Nabi SAW dan umatnya supaya sering berbekam. Jadi ni ada pesanan dari langit ni. Ini pun Ustaz Abdul Rahman dah jelaskan panjang dah. Jadi kita baca lalu je lah. Walam yamurra ala mala'in minal malaikati illa qalu alayka bil hijamah. Wa fi riwayatin mur ummataka bil hijamah. Dan sepanjang perjalanan turun itu, setiap malaikat yang bertemu dengan Nabi SAW, mereka semua memberikan saran, memberikan seruan lah, saranan daripada langit. Nanti berbekam lah. Jangan lupa buat bekam makna pesanan dari langit tu. Dan dalam riwayat lain disebutkan, perintahkanlah umatmu agar mereka berbekam. Jadi kita tak cerita panjang lah, kelebihan dia apa semua banyak, Ustaz Abdul Rahman pun dah jelaskan. Selamat tinggal wahai penduduk langit. Thumman hadara faqala li Jibril mali lam ati ahlas sama'in illa rahabbu bi wa dhahiku li ghaira wahidin. Sallamtu alaihi faradda alayya salam wa rahaba bi wa da'ali wa lam yadhhak li. Faqala dhalika Malik hazinun nar lam yadhhak mundhu khuliqa walau dhahika la ahadin la dhahika laka. Ini kita dah sebut juga sebelum ni. Kemudian turunlah baginda Nabi SAW, lalu baginda berkata kepada Jibril, aku hairan kenapa kalau aku bertemu dengan penduduk langit, pasti semuanya akan ramah dan riuh rendah, seronoklah, gembira, ceria menyambut kedatanganku, kecuali dia seorang je. Yang ditemui tu ada seorang ni je, tak ramah langsung, kan, muka ketat, tidak ketawa dan tidak gembira memandangku. Aku beri salam kepadanya, dia hanya jawab sikit saja. Dia hanya menjawab tanpa sedikit pun senyum, apatah lagi nak ketawa. Maknanya seakan-akan sedang marah. Jibril pun memberitahu Nabi SAW, dia itu adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Sememangnya dia tak pernah ketawa, gembira semenjak dia diciptakan. Kalau dia pernah ketawa dan senyum kepada seseorang, tentulah orang yang dia akan senyum dan ketawa itu adalah gembira denganmu. Jadi memang dalam kamus hidup dia tidak ada senyum tu, memang tak ada. Dia tak reti langsung, bukan masalah, dia tak reti senyum. Kalau dia reti senyum, dia kepada Nabi lah orang yang paling patut dia senyum. Jadi Syekh kata kalau ada orang yang muka ketat, tak pernah senyum tu, faham-faham lah, adik-beradik Malik lah. Syaitan-syaitan bergentayangan di awangan, bergantung-gantung. Falamma nazala ila sama'id dunya nadhara ila asfala minhu fa idza huwa birahajin wa dukhanin wa aswatin. Faqala ma hadha ya Jibril? Qala hadhihi syayatin yahumuna ala uyuni bani Adam la yatafakkaruna fi malakutis samawati wal ard walaula dhalika la ra'au la ajaib. Maka tatkala baginda Nabi SAW turun ke langit dunia, baginda melihat ke bawah, maka ternampaklah gumpalan asap yang tebal dan suara bergemuruh yang membisingkan, riuh-riuh. Baginda Nabi SAW bertanya, apakah gerangan kabus-kabus tebal dan suara bising ini wahai Jibril? Jibril berkata, itulah tentera-tentera syaitan yang bersiap siaga menghalang pandangan mata anak-anak Adam agar anak-anak Adam tidak dapat berfikir alam cakrawala, langit dan bumi yang diciptakan Allah, nak suruh jauh daripada tadabbur, kan?
Jadi nak suruh jauh daripada memikirkan tentang Allah. Seandainya tidak ada sekatan daripada para syaitan itu, nescaya anak-anak Adam akan dapat melihat perkara-perkara yang menakjubkan, pasti mereka gerun dan tunduk patuh kepada Allah. Jadi orang lupa Allah, lupa siksaan Allah, lupa nikmat Allah. Pasal apa? Syaitan ni lah kerja dia duduk menghijab. Kan kerja dia halang kita. Kalau tak, kiranya kalau istilahnya nampak khazanah-khazanah langit tu, khazanah-khazanah langit, khazanah-khazanah bumi, maka manusia akan mentadabbur diri mereka kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ramai yang lupa Tuhan, pasal apa? Dilupakan dek syaitan, dihijabkan. Nabi SAW turun dari langit di Baitul Muqaddis dan terus kembali ke Mekah menaiki Burak, dan Nabi SAW bertemu dengan beberapa rombongan dagang Quraisy. Ini dah landing lah. Dah landing time cerita kita. 10 minit dah pun. Thumma rakiba munsarifan famarra bi'airin li Quraisyin bimakanin kadha wa kadha wa fiha jamalun alaihi ghararatani, ghararatun sauda wa ghararatun bayda, falamma hadha al-'ira nafarat wastadarat wasuri'a dhalika al-ba'iru wankasara. Kemudian baginda Nabi SAW turun ke bumi di Baitul Maqdis dan terus menaiki Burak dan berangkat pulang ke Mekah. Jadi Burak tu ceritanya tadi yang diikat tak lari lah dia. Kan? Jadi turun-turun motor hilang kan? Allah, mana pula nak jalan kaki balik Mekah ni? Kan tak ada. Maknanya Burak tu stay, setia menunggu nak bawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan balik, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa rombongan dagang Arab Quraisy yang menaiki unta. Ini kisah-kisah ni penting untuk penentuan akhir. Ya. Nampak macam lalu je, tapi sebenarnya lalu ni ada apa? Bahagian juga daripada mukjizat Nabi. Jadi Nabi bertemu dengan beberapa rombongan dagang Arab Quraisy yang menaiki unta yang baru pulang dari Syam menuju ke Mekah di beberapa kawasan di padang pasir. Rombongan pertama, ada dalam rombongan tersebut seekor unta yang bawa 2 karung besar, satu warna hitam, satu warna putih. Maka tatkala baginda menghampiri rombongan tersebut, tiba-tiba unta mereka terkejut dan bertempiaran lari berpusing-pusing di sekitar itu. Jadi unta ni dia tak boleh terkejut. Kan bila terkejut dia hilang kawalan. Malam pula tu kan, gelap tu. Tiba-tiba jalan jumpa orang pula. Sehingga unta yang membawa 2 karung barang itu jatuh pingsan dan patah tulang kaki. Kelangkabut terseliur, jatuh patah kaki. Wa marra bi'irin qad dallu ba'iran lahum qad jama'ahu banu fulan fasallama alaihim faqala ba'duhum hadha sautu Muhammad. Dan baginda Nabi SAW bertemu dengan rombongan kedua. Dah jalan jauh lagi, ada rombongan kedua pula. Mereka kehilangan seekor unta yang telah menyelinap masuk ke dalam kumpulan unta kepunyaan satu kabilah yang lain. Baginda Nabi SAW bagi salam kepada mereka. Jadi lalu gelap kan? Dengarlah, hanya kedengaran suara sajalah dan bunyi tapak kaki. Serak tapak kaki, tapi ada orang lalu selisih macam tu kan. Selisih ataupun potong ke macam mana, bunyi tu je. Orangnya tak tahu siapa. Jadi Nabi bagi salam, maka di kalangan mereka ada yang kenal. Ada yang berkata, ini yang bagi salam ni suara Muhammad yang bagi salam ni. Jadi orang-orang ni akan jadi saksi nanti. Sampai di Mekah sebelum subuh. Thumma ata ala ashabihi qubaila subhi bi Makkah. Falamma asbaha qata'a wa arafa anna an-nasa tukadzibuhu faqa'ada hazinan. Famarra bihi aduwullah Abu Jahlin. Faja'a hatta jalasa ilaihi faqala lahu kal mustahzi. Hal kana min syai'in? Qala na'am. Qala ma huwa? Qala usriya bi al-lailata. Qala ila aina? Qala ila Baitul Maqdis. Qala thumma asbahta baina dhahranaina. Qala na'am. Kemudian sampailah baginda Nabi SAW kepada para sahabatnya sebelum waktu subuh di kota Mekah. Maka tatkala menjelang subuh, baginda memikirkan pasti orang ramai akan dustakan peristiwa yang baru berlaku ni. Jadi Nabi duk mikir macam mana cara aku nak sampaikan pada orang, siapa yang nak percaya cerita macam ni. Tak ada langsung bukti yang boleh dibuktikan kepada mereka melalui logiknya. Baginda duduk sambil berduka cita. Jadi dalam banyak-banyak orang, pada waktu itu lalulah Abu Jahal. Nabi tengah fikir ni, siapa dia yang aku nak cerita, macam mana aku nak cerita, kepada siapa aku nak cerita dulu. Dalam banyak-banyak orang yang paling tak nak jumpa yang itulah yang lalu dulu. Orang Arab ni pula, dia ada 2 kepakaran. Yang pertama adalah
tentang nasab. Nah, orang Arab ni dia sangat pakar tentang nasab. Kadang-kadang dia punya pakar tentang nasab ni, dia tengok tapak kaki je, dia dah tahu dah keturunan mana. Itu nak bagi tahu nasab, kepakaran dia dalam nasab. Macam di padang pasir kan, dia nampak ada kaki ataupun kaki-kaki unta ke apa tu, dia akan tahulah ini kabilah ni punya unta ni. Sampai macam tu sekali dia akan boleh tahu. Tu hebatlah. Dan yang kedua adalah meneliti riak muka. Meneliti riak muka. Jadi susahlah nak tipu orang dalam bab riak muka. Jadi Abu Jahal duduk tengok Nabi, lalu tengok Nabi tengah duduk, dia dapat cam. Ini ada benda dia runsing ni. Tak boleh nak tipu. Riak wajah tu tak boleh nak tipu. Jadi lalulah Abu Jahal musuh Allah di hadapan baginda Nabi. Dia mendekati Nabi lalu duduk bersama baginda Nabi SAW. Jadi bila nampak tu, ni ada benda ni. Mari duduk kita tengok apa boleh buat. Abu Jahal berkata kepada baginda Nabi dengan nada mengejek dan suara memperli. Tengok muka susah hati. Ada suatu berita yang terpendam yang engkau kelihatan sangat syugul. Sugul lah. Kalau bahasa Arabnya syurul sebenarnya. Syurul ni sibuk. Kan, sentiasa berfikir. Sibuk lah, syurul tu kerja. Muka banyak kerja, muka letih, muka memikir, muka risau. Tu syurul lah. Sugul orang kita panggil. Apa saya muka sugul ni? Jadi dia tahu tengah susah hati. Baginda berkata, Nabi pula jujur pula. Kalau kita lah awal-awal tu tengok, mari doh kakak ni. Kan? Kalau Terengganu katalah. Kakak tu. Kakak Natang ni pula lalu sini. Aduh. Dalam banyak-banyak orang aku, dia ni pula lalu. Jadi kalau kita, orang macam tu yang kita memang tak percaya, dia akan percaya. Nak tak kita cerita? Tak mungkin kita nak cerita. Tapi Nabi SAW jujur kan. Datang tanya, ada runsing apa-apa kan ni? Baginda berkata, tadi malam aku telah diisrakan. Abu Jahal tanya, pergi mana? Nampak? Sebab tu kita dah bagi tahu hikmah dia di awal tu kan. Sebab tu kenapa Aqsa? Sebab apa? Soalan pertama dia, malam tadi berjalan malam. Aku dibawa berjalan malam. Soalan pertama Abu Jahal, pergi mana? Baginda menjawab, aku dibawa ke kota Baitul Maqdis. Trigger terus. Dengar Baitul Maqdis, Abu Jahal berkata, kemudian pagi ni kamu sudah pulang dan berada bersama kami di Mekah. Malam tadi pergi apa? Baitul Maqdis. Ni, subuh ni ada sini dah. Kenapa dia trigger macam tu? Sebab dia dengar Aqsa. Aqsa sebulan pergi, sebulan balik. Selesai. Kamu pergi bila? Isyak semalam. Ni, subuh ni balik dah. Jadi dia trigger. Kalau sebut London, Paris, mana Isra'? London ya. Dekat je kot. Jadi dia tak trigger. Tapi sebut Aqsa, diketahui oleh orang Arab bahawa itulah tempat paling jauh. Dan mereka familiar. Dan baginda SAW menjawab tegas, ya benar kan, betul. Gitulah, malam tadi pergi Aqsa, ni subuh ni balik. Kebanyakan manusia menentang kebenaran. Falam yara annahu yukadzibuhu makhafata annahu yajhaduhu alhadith in da'a qaumahu ilaihi qala ara'aita in da'autu qaumaka atuhaddithuhum bima haddathani qala na'am qala ya ma'syara bani Ka'b ibn Lu'ay halummu fanqadat ilaihi almajalis waja'u hatta jalasu ilaihima faqalu haddith qaumaka bima haddathani bihi. Abu Jahal cuba menyembunyikan sikap penolakannya kepada baginda kerana khawatir baginda akan menafikan apa yang telah disampaikan kepadanya seandainya dia memanggil puak-puaknya berhimpun. Jadi dia tak adalah tunjuk terus dia tak percaya tu. Dia pun pandai juga lah main politik dia. Abu Jahal berkata, apa pandangan kamu kalau aku panggil kaummu? Sebab tu ada hikmah. Kenapa sebenarnya dalam banyak-banyak orang Allah Ta'ala lalukan Abu Jahal di situ. Orang yang paling tak percaya sekali, dialah yang lalu dulu pertama. Kalau Saidina Abu Bakar dulu yang lalu, selesailah kan. Memang confirm akan jadi pendukung. Mungkin Nabi akan dibantu Saidina Abu Bakar sampaikan. Mungkin jadi cerita lain lah. Tapi ini orang yang paling Nabi tak nak ceritakan, orang yang paling tak percaya, yang tu yang datang. Tapi ada hikmahnya, Allah Ta'ala aturkan cukup baik. Jadi Abu Jahal tanya, apa pandangan kamu kalau aku panggil kaum kamu? Adakah engkau nak sampaikan kepada mereka apa yang telah engkau beritahukan kepadaku? Takut mereka cerita je lah. Tadi dengan aku ceritanya macam
Macam dongeng sangat ni cerita dia. Kang satgi kalau aku panggil orang lain, tiba-tiba aku pula terkena pula. Dia pun nak selamatkan diri pula. Tiba-tiba kalau dah panggil nanti berubah cerita dia. Abu Jahal tak nak macam tu, reputasi dia lah jatuh. Jadi dia confirmkan dulu pada Rasulullah. Ni kalau aku panggil semua orang kumpul ni, cerita yang sama tak engkau nak cerita pada dia orang? Kau nak beritahu dia orang benda ni tak? Benda yang sama. Baginda Nabi SAW berkata, ya memanglah. Kan memang itulah ceritanya. Tak berubahlah cerita dia. Abu Jahal pun dia dapat idea lah kat situ. Inilah sebesar-besar peluang nak kata Muhammad sudah gila. Dia nak semua orang juga katakan benda yang sama dengan apa pemikiran dia tadilah. Jadi kalau dia seorang aja tak syok, dia nak suruh orang semua pun rasa macam tu juga. Maka Abu Jahal pun buat pengumuman. Habis dia panggil ni, seru kaum ni, wahai kaum orang-orang Bani Ka'ab bin Lu'ay, datang berkumpul sini semua. Maka terbentuklah satu perhimpunan besar bersama dengan baginda. Mereka berhimpun bersama baginda dan Abu Jahal. Abu Jahal pengurusi majlis. MC dia. Dia pengurusi majlis, teruja dia. Mari sini, saya ajak berhimpun ni sebab apa tuan-tuan? Ada sebab. Sebabnya, orang pun tanya, memulakan bicara, ceritakanlah kepada kaummu. Jadi, dia pun mempersilakan Nabi. Dengan segala hormatnya, marilah kita nantikan berita sensasi yang telah engkau ceritakan kepadaku sebentar tadi. Tadi dia ada cerita satu cerita, kita nak kongsikan cerita tu. Silakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni usriya bil lailata qalu aina ila aina qala ila Baitul Maqdis qalu thumma asbahta baina dhahranaina qala na'am famin baini musaffiqin wa min baini wadi'in yadahu ala ra'sihi muta'ajjiban wa dajju wa a'zamu dhalika. Faqala al-Mut'im ibni Adi, kullu amrika qabla al-yawm kana amaman ghaira qawlika al-yawm. Ana ashhadu annaka kadhibun wa nahnu nadribu akbada al-ibli ila Baitul Maqdis mus'idan syahran wa munhadiran syahran. Taz'umu annaka ataitahu fi lailatin wallata wal uzza la usaddiquka. Baginda Nabi SAW bersabda, sungguh semalam aku telah diisrakan. Nabi ceritalah. Mereka kata pergi mana? Nabi kata aku pergi kota Baitul Maqdis. Mereka berkata semalam pergi dan sekarang dah ada sini. Baginda berkata benar. Setelah mendengar begitu, semua mereka yang hadir menyindir-nyindir Nabi. Ni macam-macam jenis ni. Dengar je Nabi sebut tu, dah rasa lawak lah. Ada kalangan mereka yang bersorak-sorak menghina. Habis dah. Macam tu lah, lebih kurang kan. Maknanya orang mengejek lah. Start dah dia punya skru cabut dah. Macam-macam bentuk-bentuk penghinaan itu. Ada pula yang meletak tangan atas kepala tanda keheranan, tepuk dahi. Apa pula ni? Apa benda pula aku dengar ni? Kan pening dia, letak tangan atas kepala. Mereka bersorak riuh rendah, bergemuruh lantaran merasa Nabi semakin menyebutkan hal-hal yang pelik pada pandangan mereka pada waktu itu. Berkata Mut'im bin Adi, semua urusanmu sebelum hari ini kami anggap tidaklah keterlaluan. Maksudnya apa? Hak Nabi buat sebelum ni, Nabi buat baik dengan mak bapak, ajarkan ajak orang tinggalkan batu, masih boleh dipikirkan logik lah kan. Layan anak yatim, hak benda-benda yang Nabi buat tu, maknanya sebelum ni kami pun boleh je lah terima kan. Tak adalah hal sangat. Kami anggap tidak keterlaluan. Seperti ucapanmu pada hari ini, yang hari ini memang tak boleh percayalah, yang menunjukkan kamu semakin tidak siuman dan tidak waras. Aku bersaksi bahawa engkau ini memang pembohong besar. Buktinya kami ini pernah pergi dengan mengendarai unta yang tahan lasak. Naik Ferrari unta merah pun menuju ke Baitul Maqdis, kami akan menempuh perjalanan sebulan pergi dan sebulan balik. Naik unta. Maka adakah engkau nak mendakwa telah pergi ke sana hanya dalam satu malam sahaja? Demi berhala Lata dan Uzza, sumpah pun demi berhala, aku sama sekali tidak percaya akan kata-katamu. Abu Bakar pembela kebenaran. Kumpat dah ni, boleh habis boleh sikit boleh bertahan Faqala Abu Bakar, ya Mut'im, bi'sa ma qulta li bani akhik, jabbahtahu wa kadzabtahu, ana ashhadu annahu sadiqun. Faqalu ya Muhammad sif lana Baitul Maqdis, kaifa bina'uhu, kaifa hay'atuhu, wa kaifa qurbuhu minal jabal, wa fil qaumi man safara ilaihi fa dhahaba yan'atu lahum bina'ahu kadza wa hay'atuhu kadza
wa qurbuhu minal jabali kadza. Maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Mut'im, sungguh kasar kata-katamu kepada anak saudaramu. Ini orang Arab biasa sebutlah, dengan orang yang lebih muda disebut ibnu akhik. Engkau mempersendakan dia dengan kata-kata kesat dan kasar. Engkau malukan dia dengan berkata dia bohong, tanpa diberi kesempatan sedikit pun kepadanya untuk membuktikan kebenaran dakwaannya. Dia baru cakap, terus diasak macam tu kan, tak bagi dia chance bawa hujah apa-apa pun. Dan aku tegaskan kepada kamu semua bahawa sesungguhnya aku bersaksi Muhammad adalah seorang yang benar. Daripada sinilah dibagi nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan. Setelah mendengar penegasan Abu Bakar, maka orang ramai pun berkata, wahai Muhammad, kalau memang kau berkata benar, dia adalah yang dengar tu betul juga kan, kita tak bagi chance dia defend apa yang dia dakwa tadi tu, mai kita bagi chance dia defend. Kalau memang kau berkata benar, tolong berikan keterangan yang jelas kepada kami tentang kota Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Bagaimana reka bentuk bangunannya, bagaimana rupa bentuk kotanya, berapa jauh jaraknya daripada bukit. Tengok soalan-soalan ni. Soalan pun tak logik. Dah lah pergi waktu malam, bukannya ada spotlight. Nabi pergi pun dibawa Jibril, kan, bawa jalan. Nabi datang sebagai orang yang dibawa berjalan, bukan kontraktor. Kalau kontraktor mungkinlah dia datang nak repair, dia bilang pintu, ukur jarak daripada bukit, ukur. Soalan tu pun dah sebenarnya tak logik ditanyakan pada Rasulullah. Malam tak nampak. Lepas tu tanya tingkap berapa, tiang berapa, hak pintu daripada mana masuk pintu ni dengan bukit berapa jauh. Sebab apa? Di kalangan mereka yang hadir itu ada orang yang pernah melawat ke sana. Maka baginda Nabi SAW menyifatkan perihal kota Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kepada mereka. Bangunannya begini, rupa bentuknya begini, dekat dengan bukit tu sebegini. Macam mana Nabi boleh jawab? Di bawah tu, famazala yan'ituhu lahum hatta tabasa alaihi na'tu fakaraba karban ma karaba mithlahu faji'a bil masjidi wa huwa yanzuru ilaihi hatta wudi'a duna dari aqilin aw iqalin faqalu kamilil masjidi min babin wa lam yakun addaha faja'ala yanzuru ilaiha wa ya'udduha baban wa yu'allimuhum. Maka panjang lebarlah baginda Nabi SAW menjawab soalan demi soalan yang dikemukakan kepadanya, sampai-sampai baginda sendiri menjadi keliru dan samar menerangkan kota Baitul Maqdis. Baginda terasa sukar yang belum pernah dirasakan sesukar itu sebelumnya. Macam tadilah, soalan tu pun bukan apa yang patut ditanya lah. Maka untuk memudahkan baginda menjawab soalan berikutnya tentang Masjidil Aqsa, maka dalam sekelip mata dibawalah oleh malaikat Jibril Masjidil Aqsa tersebut di hadapan Nabi SAW. Kalau konsep yang dah ada logik kita sekarang ni, hologram. Kan keluar kan, dia boleh pusing. Jadi diperlihatkan satu-satu keadaan itu. Macam apa sekarang ni, ayalah, kalau kata tak logik, sekarang pun dah ada hologram. Kan, jadi dibawa Masjidil Aqsa tu ke hadapan Rasulullah, sehingga baginda boleh tengok satu persatu tentang struktur Masjidil Aqsa. Betul kan? Hologram kan nama binatang tu. Salah sebut kan, telegram pula. Hologram, telegram salah sebut. Kan buat malu je. Sekarang ni kena berhati-hati. Cakap sedar, ustaz ni padahal bohong, dia cakap sebut tak betul. Jadi kita nak selamat tu, kita tanya dulu lah, betul kan? Betul. Betul tak apa, okey. Melainkan kalau masalah satu lagi lah, yang depan saya pun tak tahu, buat tahu jugalah. Kalau betul tak apalah. Kadang susah juga ada pengikut taksub. Kan betul Ustaz, betul lah, semua betul saja pun ya kan. Naik masalah. Jadi ayah pin lah ni. Ada pengikut taksub kan, sebut apa pun betul aja. Okey, jadi dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda dapat melihatnya dengan jelas, sedang mereka yang hadir tidak tahu menahu pun tentang hal ini. Mana depa tak nampak. Yang nampak tu Nabi. Jadi mereka terus bertanya lah. Jadi masjid itu diletakkan dekat dengan rumah Aqil atau Iqal namanya, nama yang pertama lebih masyhur. Mereka berkata, jadi sebahagian pandangan dibawa visualnya pada Rasulullah. Sebahagiannya masjid tu diangkat di Jibril. Letak depan Rasulullah. Tengoklah sendiri. Sebahagian kata begitu. Ya, mereka berkata, berapakah pintu Masjid Al-Aqsa? Tengok soalan dia. Pintu ada berapa? Kalau kita pun pergi sesuatu tempat, pergi melawat kan, melancong, bukan kita pusing habis kan. Kadang lalu sebelah kanan je, sebelah timur je lalu.
Ini tanya berapa pintu. Jadi satu kerja pula kawan tu nak kira pintu. Baginda tidak pernah menghitung pun pintu yang berada di masjid tersebut semasa pergi ke sana. Maka langsung saja baginda melihat ke masjid itu dan menghitungnya satu persatu. Jadi nak ceritanya, soalan tu ditanya, jadi Nabi pun terus tengok. Satu, ada dua, tiga. Okey, 15. Kan dia bagi tahu, kira terus depan mata. Dan baginda memberitahukan kepada orang yang hadir. Apakan daya mereka tetap tidak percaya dengan kebenaran. Ini kesimpulan lah last. Wa Abu Bakar yaqulu sadaqta. Tiap kali Nabi cakap tu je, dia, betul. Oh, ini memang betul. Oh, betul. Jadi itulah membenarkan. Ashhadu annaka Rasulullah. Faqala al-qaum amman na'tu fa wallahi laqad asaba. Thumma qalu li Abi Bakrin afatusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila Baitil Maqdis wa ja'a qabla an yusbih. Qala na'am inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalik. Usaddiquhu bi khabari as-sama'i fi ghudwatin aw rawhatin. Falidhalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar sentiasa berkata, engkau benar. Aku saksi sungguhnya engkau adalah pesuruh Allah. Maka orang ramai berkata, demi Allah, apa yang disifatkannya tentang kota Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa itu semuanya benar. Jadi soalan nak suruh defend tadi, betul lah. Lepas dia jawab je, betul lah. Kan? Tiangnya betul lah. Semuanya betul. Tak, cumanya satu je yang dia orang tak boleh percaya. Kemudian mereka berkata kepada Abu Bakar, apakah kamu tetap mempercayai percakapannya yang mengatakan dia pergi hanya semalam ke kota Baitul Maqdis dan dia telah pulang sebelum waktu subuh? Yang tu pun kau percaya ke? Abu Bakar berkata dengan tegas kepada mereka, ya, sesungguhnya aku tetap mempercayai baginda tentang berita yang lebih jauh betul lagi. Kalau kata bagi pandangan kamu tak logik, jauh lagi pada tu pun aku akan percaya. Aku tetap akan membenarkan ucapan baginda sekalipun baginda membawa berita daripada langit hanya di waktu pagi atau petangnya sahaja. Maka dengan sebab inilah digelarkan Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan baginda Nabi SAW radhiyallahu anhu wa arda. Terus ini senjata terakhir. Dah tadi defend ikut sifat Masjidil Aqsa, tak jalan juga. Dia tak percaya juga hak yang jadi ada lagi hujah-hujah terakhir. Nabi SAW menjelaskan tentang pertemuannya dengan 3 rombongan dagang Quraisy. Rombongan yang pertama dah disebutkan tadi. Baginda Nabi SAW bertemu rombongan dagang Quraisy. Unta mereka bertempiaran lari kerana terkejut bila Nabi menghampiri mereka dan ada yang jatuh pingsan. Ni kena bayang ni kisah-kisah ni. Satu Nabi jumpa yang ni. Ini adalah rombongan paling jauh dari Mekah. Nanti dia ni datang last. Ini kena faham gambaran cerita ni. Nabi jumpa yang pertama. Yang pertama maknanya daripada Aqsa. Jumpa yang pertama, mana dia paling jauh? Dia paling jauh dengan Mekah. Dia menuju Mekah. Tapi yang pertama Nabi jumpa. Maknanya dia paling last. Rombongan kedua, Nabi berjalan lagi. Nabi menemui rombongan yang kedua di Rauha. Mereka kehilangan seekor unta. Tengah cari unta yang hilang. Jadi ada air sabil tu. Nabi minum daripada air yang ada dalam bejana yang mereka tinggalkan di khemah. Dan apabila Nabi menemui mereka, Nabi memberi salam kepada mereka. Mereka menjadi hairan apabila mendengar suara Nabi SAW. Ni apa buat tengah malam jauh-jauh ni? Maksudnya begitulah. Rombongan kedua ni adalah lebih dekat ke Mekah dari rombongan yang pertama tadi. Dan rombongan inilah yang ditunggu ketibaannya pada hari Rabu, 3 hari setelah kejadian Isra' Mi'raj. Jadi Nabi lalu, secara dasarnya Nabi lalu mereka, ada tanda Nabi lalu situ. Nabi kan sampai Mekah dulu. Jadi Nabi akan cakap pula, tu ada satu rombongan nanti 3 hari dia sampai lah. Dia ada unsur macam tu. Jadi dia senjata terakhir lah. Mereka tunggu. Kalau betul lah Nabi pergi Aqsa, mesti betul rombongan tu sampai 3 hari. Jadi dia dalam penantian. Benda tu jadi senjata terakhir. Rombongan ketiga yang ni paling dekat, baginda Nabi melihat mereka berhampiran Tan'im. Tan'im ni Masjid Aisyah. Yang selalu paling dekat kalau kita nak buat miqat lah. Nak pergi buat umrah, pergi naik teksi. Bayar satu teksi 20 rial. Naik 4 orang, kongsi seorang 5 rial. Jadi pergi pakai ihram di Tan'im. Kemudian balik semula masuk ke Tanah Haram untuk buat umrah. Rombongan ini hanya sekitar 5 km saja dari Mekah dan akan tiba di Mekah pada siang hari Isnin yang pada sebelah malamnya terjadi peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi rombongan tu lebih dekat dengan Mekah lah. Jadi ada 3 rombongan yang Nabi lalu, yang mana ketiga-tiga ni jadi bukti kebenaran Nabi pergi ke Aqsa. Kalau betul lah. Kalau betul bagi pandangan mereka. Jadi berkata rawi, "Summa qalu ya Muhammad akhbirna an 'airina."
Kemudian mereka berkata, wahai Muhammad, tolong beritahukan kami tentang rombongan berkenderaan unta yang membawa barang dagangan kami. Dia kalau betul yang kau pergi, mesti kau tahu. Baginda Nabi SAW berkata, ataitu ala iri bani fulan birrauha qad dallu naqatan lahum fantalaqu fi talabiha fantahaitu ila rihalihim wa laysa biha minhum ahadun wa idza biqadahi ma'in fasharibtu minhu. Aku telah datang kepada rombongan berunta satu kabilah di tempat yang bernama Rauha, berjarak sekitar 70 km daripada kota Madinah ke arah kota Mekah. Mereka kehilangan seekor unta betina. Mereka semua sedang mencarinya di waktu itu. Lalu aku dekati khemah rehat mereka dan tidak ada seorang pun yang berada di sana. Lalu aku minum air yang berada di situ, di dalam satu bekas minuman di situ. Jadi apa namanya? Yang ni jangan salah faham pula. Nabi bukan mencuri. Oi, sedapnya lalu kemah tengok ada air minum. Jadi sebab ada orang timbulkan iskal tu. Kan Nabi mencuri ke? Tak. Ini kita kena faham konsep air sabil. Di negara Arab biasa ada. Kami duduk kat Mesir, kami memang hidup dengan air sabil ni lah. Air sabil ni adalah air yang orang tinggalkan dalam satu bekas yang sesiapa pun boleh minum daripada bekas itu. Dia tak kisahlah bekas mana. Kalau zaman kami di Mesir dulu, water cooler. Dia letak tepi jalan tu, water cooler tu. Water cooler tu tepi jalan. Jadi kita nak minum, cawan pun ada apa semua tu. Cuma cawan tu beribu orang lah kongsi satu cawan sama kan. Kadang tu berkarat-karat apa semua. Kalau hidup tu, hidup memang cowboy lah hidup sana. Tak kisahlah cawan karat ke bedal je kami minum. Tak ada apa kan. Alhamdulillah tak sakit perut lah. Tapi air sabil tu banyak. Berjalan sikit, haus, ada je. Tempat-tempat yang mereka letak bekas. Kadang-kadang bekas macam kita punya apa dispenser tu. Baldi ke apa ke, bekas lah dia bagi. Orang lalu minum je lah, tak ada masalah. Jadi bukan hak seseorang yang kalau orang minum dikira mencuri. Tak. Jadi dia isi kabilah tadi tu, dia isi dalam bekas tu, dia tinggal situ. Air sabil lah. Maknanya nanti kok ada ahli kemah, siapa-siapa orang datang nak minum, dia minum lah. Jadi orang yang isi tu, nanti dia lah akan bagi penjelasan di akhir tu. Sungguhlah kami pergi cari unta, aku yang isi bekas tu. Tapi balik-balik memang tak ada tumpah pun tidak, apa pun tidak. Dan aku yakin tak ada siapa daripada kalangan yang sama-sama dengan kami kat situ yang minum. Jadi sebab siapa? Rasulullah yang minum. Sebab Nabi yang minum. Dia akan bagi kesaksian nanti. Thumman tahaitu ila airi bani fulan bimakanin kada wa kada wa fiha jamalun ahmar alaihi ghararatun sauda wa gharatul bayda falamma hadaitul air nafarat wa sara'a dhalikal ba'ir wan kasara. Kemudian aku sampai pula kepada rombongan dagang berunta kepunyaan satu kabilah di satu tempat. Dalam rombongan tu ada seekor unta jantan warna merah yang bawa dua karung besar, satu hitam satu putih. Maka tatkala aku menghampiri mereka, unta-unta itu lari bertempiaran tanpa dapat dikawal, barangkali kerana terkejut, sehingga unta merah yang membawa beban barangan tadi itu jatuh lalu pingsan dan patah kaki dia. Summa intahaitu ila airi bani fulan fit tan'im yaqdumuha jamalun awraq alaihi mashun aswad wa ghararatani saudawani wa ha hiya dhihi tatlu'u alaikum minas thaniyah. Kemudian aku temui lagi satu rombongan berunta kepunyaan satu kabilah. Mereka sudah berada di Tan'im, 5 km saja daripada Mekah. Rombongan itu didahului oleh unta kelabu yang berada di hadapan berselendang hitam, barangkali sebagai tanda pengecaman oleh ahli rombongan mereka. Dan unta kelabu ni membawa dua karung besar warna hitam dan mereka dah dekat tiba. Sebentar lagi akan tiba di Mekah mengikut jalan Saniyah, yakni gerbang utama keluar dan masuk ke kota Mekah pada zaman dahulu. Okey, bila akan sampai rombongan berikutnya? Setelah mereka terpegun dengan cerita baginda, orang ramai pun bertanya kepada baginda. Qalu famata taji'u? Qala yaumul arbi'a. Jadi dia orang tanya, bilakah rombongan berunta yang setelahnya, yakni rombongan kedua akan tiba di sini? Baginda berkata mereka yang rombongan kedua tadi akan tiba pada hari Rabu nanti, iaitu hari ketiga setelah Isra' Mi'raj yang berlaku pada malam Isnin. Penghujung kisah. Yang inilah satu lagi kuasa Allah Ta'ala Allah tunjukkan. Hari Rabu pun tiba, matahari sudah hampir terbenam, mereka masih belum muncul. Falamma kana dhalikal yawm ashrafat Quraisy yantadhiruna al-'ir wa qad walla an-naharu wa lam taji'u. Fada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fazida lahu fi an-nahari sa'atun wa hubisat lahu syams hatta tala'atil 'ir fastaqbalu al-ibil faqalu hal dhalla lakum ba'ir qalu na'am
Maka tak kala hari Rabu yang ditunggu-tunggu itu pun tiba, berduyun-duyunlah orang ramai menanti ketibaan rombongan mereka. Makna nak tengoklah betul ke Muhammad sebut sebelum ni. Kalau betul hari Rabu sampai, maknanya betul lah dia. Dan hari pun sudah beransur petang, dah asar dah ni. Kalau tak datang, confirm dia penipu. Itu je kesimpulan dia, bang. Bayangan mereka belum kelihatan. Dia tunggu tu macam tunggu apa? Nak sambut keluar hari Rabu tu. Confirm kalau masuk maghrib kan dah masuk hari Khamis. Okay. Maka Nabi SAW berdoa memohon pertolongan Allah. Ya Allah, ini kalau apa namanya, aku didustakan yang 4 ni, maknanya akan hancurlah. Orang-orang yang agama pun, yang dah beriman pun akan lari daripada keimanan. Kan? Maka Nabi berdoa memohon pertolongan Allah. Apa yang Allah buat? Allah menambahkan satu masa pada hari tersebut. Perjalanan matahari ditahan sejenak. Ini mukjizat. Tidak bergerak. Jadi asar tu, dia pun tunggu. Ni patut maghrib ni. Tak maghrib-maghrib pun. Tunggu kan nama. Awak tak maghrib-maghrib ni. Kalau maghrib kan kita dah boleh terus kata Muhammad ni penipu. Kan? Jadi asar tu straight. Matahari tak tenggelam-tenggelam. Sampailah rombongan unta tu tiba ke pangkuan mereka. Elok-elok sampai, tak berapa lama maghrib. Ni matahari tu Allah Ta'ala tahan kejap. Nanti dulu, jangan turun dulu. Bagi orang tu sampai dulu, baru maghrib. Hebat kan? Yalah, dunia ni semua bergerak. Dalam surah Yasin kan, kullun fi falakin yasbahun. Setiap sesuatu ni bergerak di orbitnya, mereka bertasbih. Bertasbih tu siapa? Sebab apa? Maknanya taat pada perintah Allah. Allah kata matahari turun daripada barat, kiamat lah. Perintah Allah lah. Kan patutnya dia berpusing macam ni. Kau pusing belah sana lah, kau pusing belah sini, kau langgar yang tu. Kan itu kiamat. Kan kiamat. Yang biasanya dia pusing terbit daripada belah timur, tiba-tiba pada hari kiamat dia terbit dari sebelah barat. Kan pelik. Tapi masih lagi dia tu maknanya mengikut perintah Allah. Yang ada sekarang ni dia ikutlah orbit dia. Allah perintahkan dia macam tu. Dulu kan nak dapat gerhana kan payah sangat. Gerhana matahari, gerhana bulan, dulu susah sangat nak jumpa gerhana. Kan tanda kiamat antaranya selalu kerap gerhana. Sekarang ni kita tengok-tengok ada masjid Anjur semayang gerhana lagi. Rasa hari tu baru lagi semayang gerhana. Main gerhana lagi. Kan jadi banyak gerhana. Sebab apa? Yalah, peredaran tu lah Allah Ta'ala atur semua. Okey. Apa syarah tadi, tak nak syarah, nak khatam. Syarah pula. Sehinggalah rombongan unta itu tiba ke pangkuan mereka sampai. Maka orang ramai berduyun-duyun sambut rombongan unta yang tiba dan bertanya kepada mereka. Kamu betul ke kamu ada hilang? Nak buktikan Nabi cerita tadilah. Kan Nabi kata yang Nabi jumpa tengah malam tu, masa tu dia orang tengah cari unta yang hilang. Jadi dia nak confirmkan betul ni, berserbu dia orang. Betul ke unta korang hilang ni? Mereka menjawab, betul lah. Dah satu dah. Qalu fahal kana indakum qasa'atun min ma'in faqala rajulun ana wallahi wada'tuha fama sharibaha ahadun minna wala uhriqat fil ardi faramuhu bis-sihr wa qalu sadaqal walid fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Inilah kesimpulan cerita ni. Kata mereka, adakah kamu mempunyai sebekas air minuman yang berada di kemah rehat? Lalu berkata seorang lelaki, demi Allah saya yang bubuh air tu. Saya yang letak. Belum ada daripada kami yang sempat minum lagi. Tak ada, kami tak ada minum. Dan juga tidak pula air minuman itu tertuang ke bumi. Nak kata tumpah, mesti ada kesan tumpah. Tak juga. Tapi airnya tu habis. Dia orang pun pelik. Kan? Dengan pembuktian ini, rupanya mereka bukan akan beriman dengan Nabi SAW. Ingatkan bila dengar tu, betul lah Muhammad kan? Maknanya orang ni betul lah apa dia cakap. Tetapi mereka tambah menuduh bahawa baginda Nabi SAW adalah tukang sihir yang pintar bermain sihir. Dia lastnya kesimpulan dia, dah lepas tu hebat betul lah sihir dia kan. Kita terpukau, kita tunggu, kita jaga. Dia pula betul lah. Macam mana dia boleh cakap benda? Jadi akhirnya pergi ke sihir. Dahsyatlah di sihir kita. Seperti yang dikatakan oleh Al-Walid ibn Mughirah. Lalu mereka berkata, sesungguhnya Al-Walid itulah yang benar. Al-Walid tu kata, engkau orang yang tantah ni sihir. Yang Al-Walid cakap tu, maknanya akhirnya dia bukan membenarkan apa yang Nabi cakap. Dia kata, betul lah Walid cakap, pandai dia ni main sihir. Akhirnya kona ke situ. Al-Walid bin Mughirah ni adalah penyair hebat lah.
Ya, penyair yang hebat. Ini pada waktu dia belum Islam lah. Ya, akhirnya dia Islam jugalah. Ya. Sedangkan Muhammad itu pembohong sejati. Ini kesimpulan dia orang lah. Maka Allah menurunkan ayatnya yang mulia. Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Al-Isra ayat 60. Tidaklah kami jadikan apa yang kami perlihatkan kepada engkau pada malam Isra dan Mi'raj itu, melainkan ianya akan jadi satu fitnah. Fitnah itu adalah ujian yang besar kepada manusia. Jadi semua jadi ujian. Yang mana beriman, tak nak beriman, dia pun tinggalkan agama. Yang mana asal-asal masih ragu-ragu, mereka tinggalkan Rasulullah. Kan? Jadi itulah bahagian daripada ujian keimanan orang yang jitu. Antara hikmahnya disebutkan oleh guru-guru kami. Antara hikmahnya apa? Peristiwa ni kan setahun sebelum hijrah kan. Jadi sebenarnya nak kumpulkan orang yang nak melaksanakan misi hijrah akan datang. Hijrah ni lebih besar lagi sebab dia strategi kan. Dia bukan strategi yang dibantu oleh Allah lah, tapi sunnatullah alal ard yang perlu dilaksanakan. Ada strategi perjalanan dia. Kan kenapa tak mudah Allah mudahkan je macam Isra Mi'raj? Waktu hijrah tu jalan je macam naik buraq ramai-ramai kan. Terbang je pergi Madinah kan selesai. Macam Isra Mi'raj, Aqsa boleh pergi, Madinah lagi dekat. Tapi kenapa tak ada? Sebab sebenarnya perjalanan hijrah adalah perjalanan strategi. Perjalanan ikut sunnatullah. Ada perancangan, ya, perjalanan dirancang dan sebagainya, ikhtiar-ikhtiar manusia ada dalam tu. Maka orang-orang beriman nanti yang akan hijrah daripada Mekah ke Madinah, mestilah orang yang sudah kuat keimanan dia. Kan? Sebab kalau dia masih lagi ada ragu-ragu pada Allah, ragu-ragu pada Rasulullah, tiba-tiba nak ajak hijrah, jadi dia orang akan bawa orang-orang yang akan jadi beban saja. Tapi kita tengoklah ada peristiwa hijrah. Kalau kaji peristiwa hijrah pula, yang ikut hijrah Rasulullah ni semua mengadap tu keluarga Abu Salamah kan. Suami pergi kendian, isteri terpisah, anak duduk tempat lain, lepas 2 tahun baru jumpa dekat Madinah, apa semua. Jadi orang-orang ni orang-orang yang apa? Orang-orang yang kuat betul iman dia. Jadi seolah-olahnya nak bagi tahu pada kita, Isra Mi'raj ni adalah filter. Tapis saring orang yang betul-betul kuat imannya. Yang tak kuat iman, dia orang akan gugur daripada jalan. Kan, yang tak kuat iman pergi jauh-jauh lah. Macam tu. Yang akan kuat iman ni nanti dalam tempoh setahun mereka akan akhirnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjayakan misi hijrah. Okey, wallahu alam. Akhirnya khatam. Tambah 25 minit. Kemudian yang belakang ni perubahan susunan teks, tak apalah. Intahatil qissah bihamdillahi wa aunih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesai kisah ini dengan puji-pujian kepada Allah dan pertolongan darinya. Semoga Allah mencucuri limpahan rahmat dan keselamatan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda serta para sahabatnya, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita kepada Allah dan Rasulnya daripada pembacaan kitab ini dan mengambil ibrah daripada kisah-kisah yang dinyatakan. Dan dengan ini saya memberikan ijazah lah, biasalah di akhir untuk sanad kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ada kitab, saya rasa ada ijazah belakang. Ada? Tak ada? Ijazah tu tapi biasa daripada nama syekh tu. Belakang ke depan? Okey, tak apalah. Ambil daripada anak murid syekh lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maka dengan ini saya ijazahkan bagi yang mengikuti kepada pengajian ini, sama ada sebahagiannya atau keseluruhannya, akan kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah yang dikarang oleh guru kepada guru kami, Abuya Al-Habib Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, meninggal dunia di Mekah pada 15 Ramadan 1425 Hijrah, 29 Oktober 2004, rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mencucuri kita dengan rahmatnya yang luas dan memudahkan kepada segala urusan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, amin. Saya mengambil ijazah kitab ini, saya mengaji dengan syekh ni lah, iaitulah Syekhuna Ahmad Fahmi Zamzam,
Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullah taala. Saya baca kitab ini, Syekh bacakan kitab ini di hadapan kami pada tahun 2015. 6 tahun lah, 6 tahun lepas. Jadi ajastukum bidzalika qulu qabilnal ijazah. Saya ijazahkan riwayat kitab ini kepada tuan-tuan yang mendengar mengikuti pengajian kitab ini. Yang saya ambil riwayatnya daripada Syekhna Syekh Fahmi Zamzam, yang mana beliau mengambil kitab ini daripada pengarang kitab ini sendiri, iaitulah Al-Habib Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Qulu qabilna al-ijazah. Sebutkan saya terima ijazahnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua yang bersama-sama. InsyaAllah nanti kita akan cuba susun, kita nak masuk bulan Syaban dah, dekat dah. Jadi mulai minggu hadapan mungkin kita akan rombak sikit lah sistem kuliah kita. Kami bercadang, saya tengah susun untuk kita baca kitab berkaitan Ramadan. Mula sebulan lagi sebelum daripada bulan puasa, supaya kita dapat bersedia dengan bulan mulia yang akan tiba lah. Dan mulai minggu depan insya-Allah kuliah kita akan start jam 10 pagi. 10 hingga 11 pagi. Nanti kitab apa semua saya akan cuba bagi tahulah. Saya tengah bincang dengan masyayikh kubak kita ni, untuk kita agihkanlah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Setiap hari tu pukul 10 pagi kuliah, dan kita akan pilih satu kitab yang membahaskan tentang Ramadan. Kalau tak habis baca pun bulan Syaban ni, akan berterusan kita baca di siang hari, pagi hari pukul 10 bulan Ramadan lah. Wallahu alam. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan Kubat Center, yang setia bersama kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan untuk kita semua dan manfaat daripada ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita semua. Jazakumullah khairal jazak ala husni istima'ikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.